Yang apa yang kita boleh buat adalah kita kena adapt. Kita kena ambil peluang ni. Sebelum ni mungkin benda ni beri kesan yang teruk kat kita. Contohnya disebabkan pilihan teknologi ni kita kehilangan kerja dan sebagainya. Tapi bila kita ambil peluang, kita adapt, sebenarnya dia beri benefit dekat kita. Contohnya, kalau benda ni tak berlaku, kalau benda ni kita masih kekal dengan tapuk yang lama, iaitu kita dah biasa pergi kerja, office, pergi kerja pagi, balik petang ataupun malam, sebagainya kan, kerja ada bos. Tapi disebabkan benda ni, kita dah ada kebebasan tu. Kita dah tak perlu nak pergi office, tak perlu nak menghadap jam, kita dah boleh duduk kat rumah je dengan keluarga dan sebagainya. So, kalau kita adapt, sebenarnya dia beri benefit lebih banyak sebenarnya kepada kita. So, kita jangan fikirkan negatif saja, kita ambil dia punya hikmah dia. So, dulu kita mungkin macam tu, tapi disebabkan sekarang kita dah berubah ke arah yang lain. Mungkin ke arah yang lebih baik. Okay, so ini adalah kita akan share sedikit freelancing punya world fact. So ini adalah fakta-fakta dunia. Okay, yang pertama adalah freelancing income is nearly 1 trillion USD. So income dalam freelancing ni yang dunia punya hampir 1 trilion. Bukan 1 bilion. Kalau 1 trilion tu berapa dia punya kosong tu? Kalau juta ada 6 kosong kosong. Kalau bilion ada berapa kosong? Saya pun tak pasti. Kalau trilion tak lah lagi banyak kosong. So USD so memang dia meningkat. And then dia hampir on par with major industries. So kalau kita tengok dekat situ, freelancing ni dia boleh dikatakan nombor 4 kat situ, 4.8%. So menunjukkan sebenarnya industri freelancing ni bukannya industri yang baru, yang kecil dan sebagainya. Sebenarnya adalah benda yang besar. Dekat Malaysia mungkin sesuatu yang baru bagi kita, tapi sebenarnya dekat luar negara dia adalah benda-benda yang memang dah famous, dah familiar. Okay, and then fakta yang seterusnya adalah younger generation are more likely to freelance. So kalau kita perasan, kebanyakan yang jadi freelancer ni adalah daripada generasi yang muda. Kita macam kat sini Gen Z, Millennial, Gen X, Baby Boomer. Baby Boomer paling sikit lah. Paling tinggi adalah Gen Z, which is yang paling latest. Okay, sebab dia, antara salah satu sebabnya adalah generasi muda ni lebih terdedah dengan teknologi. Contohnya macam kalau kita dulu mungkin umur kita 12 tahun, 13 tahun, kita dah macam dah sekolah menengah, baru kita nak terdedah dengan teknologi seperti macam telefon dan sebagainya. Tapi generasi baru ni, kadang-kadang sejak orang baby lagi dah terdedah dengan teknologi semua tu. Sebab tu orang lebih advance. Terutamanya benda-benda yang digital ni, orang lebih advance. Okay, itu salah satu sebab. Okay, salah satu sebab yang lain adalah mengikut kajian, generasi yang baru ni, diorang ni lebih sukakan cabaran. Diorang ni sukakan perubahan. Sebab kalau kita tengok sendiri, contohnya kalau macam kalau pekerjaan full time contohnya, pekerjaan secara konvensional kan, daripada pagi ke office hour sebagainya, senang cerita kerja tetap lah. Okay, kalau kita perasan dekat suatu company tu, okay, kalau kita tengok kita punya atuk nenek, mak ayah dan sebagainya kan, biasanya diorang kalau dah dapat satu kerja kat satu tempat tu, diorang akan stay selagi boleh. Tak kisahlah kita tersebut teruk ke, bos teruk ke dan sebagainya, diorang akan stay sampai berpuluh-puluh tahun, sampai pencen dekat tempat yang sama. Kalau perasan kan. Tapi generasi muda, contoh kalau macam siapa yang ada anak baru lepas belajar ke, ataupun kita sendiri, okay, kita akan suka tukar-tukar kerja. Contohnya, mula kerja kat company ni, lepas tu kerja dalam 2-3 bulan, okay, dapat offer yang lebih bagus, lompat ke company ni, and then mungkin 2-3 tahun bertahan, stres dengan persekitaran dan sebagainya, lompat ke company ni, lompat ke company ni. Pasal tak benda tu? Sebab itulah orang selalu gelarkan, kononnya generasi muda ni, diorang macam tak tahan, kena kritik sikit je dah tu, bla sebagainya. Okay, kalau macam tu generasi dulu, kena hantar macam mana pun tetap setia lagi. So itu adalah fakta. Okay. Sebab itulah juga benda-benda yang baru contoh macam freelance semua ni, generasi muda ni lebih suka ataupun lebih mudah untuk explore, untuk grab benda ni. Sebab dia sukakan benda-benda yang baru macam tu. Okay. And then fakta yang seterusnya adalah 78% of freelancer agree that soft skill are at least equally as important as technical skill to succeed in their work. So 78% setuju, iaitu bila kita nak berjaya secara freelance ni,
Contohnya macam digital freelance sekarang ni kan, kita bukan hanya berpandukan kepada technical skill saja. Contohnya saya pandai buat graphic design, saya pandai buat IT, skill kemahiran tersebut lah. Kita bukan berpandukan hanya pada skill tersebut. Soft skill juga penting. Contohnya tak guna kalau kita punya skill tersebut hebat. Contohnya macam technical skill kita hebat, kita punya IT, kita pandai buat website, kita power programming, kita power buat grafik, kita power translation dan sebagainya. Benda tu tak guna kalau kita tak ada soft skill ataupun soft skill kita rendah. Okay, sebab apa dia tak guna? Sebabnya kita kena ingat, bila kita nak cari kerja apa semua, kita nak deal semua tu, kita nak deal dengan klien dan sebagainya, klien tersebut adalah manusia. So kita perlukan soft skill untuk nego dengan dia, untuk build up good relationship dengan diorang. Itu semua penting supaya kita dapat secure job tersebut, supaya diorang tu suka dengan kita dan sebagainya. Tapi tak guna kalau kita punya technical skill power tapi soft skill kita rendah. Contoh kita tak pandai nak nego, kita tak pandai nak cakap elok-elok, nak have a good communication dan sebagainya. So sama juga chance kita nak dapat kerja tu semua akan susah, ataupun kalau kita dah buat kerja pun akan jadi masalah. So sebab itulah pentingnya soft skill. And then 89 freelancer which education better prepared them for freelance work. 89 freelancer berharap, iaitu masa kita belajar, kita punya education lagi dah beritahu dah ataupun prepare mengenai dunia freelance ni. Bukannya sebelum ni kita selalu diajar kan, bekerja, belajar rajin-rajin nanti dapat kerja, dapat kerja bagus, dapat gaji elok contohnya. So kita daripada dulu memang diajar dengan benda macam tu. So kita tak ada pun beritahu, sebenarnya kalau kita tak dapat kerja yang bagus tu pun, kita boleh buat kerja freelance. Kerja freelance pun dianggap sebagai pekerjaan. Dia bukannya dianggap sebagai pengangguran. Tak, freelance tu adalah bekerja. Cuma dia bekerja bukannya dengan company yang tetap lah. Sebab mindset rakyat Malaysia ni dah fikir, kalau dia tak bekerja secara tetap, dia adalah penganggur. Dia adalah tak ada orang tak ada kerja. Itu mindset kita. So mindset tu adalah dipupuk daripada sekolah dulu. Sebab itulah pemikiran tersebut kena ubah. Supaya sebenarnya bila kita keluar, ada banyak pilihan kerja sebenarnya. Bukan sekadar bekerja tetap. Ada lagi cabang kerja yang lain. Contoh macam buat bisnes, kerja secara freelance. Itu semua adalah pekerjaan. Bukannya pekerjaan tetap sahaja. So tu kena diorang semua berharaplah benda ni di-prepare masa education. Sebab itulah pada tahun 2017-2018 dulu, program ni kita masuk dalam universiti. Supaya kita nak ajar student universiti apa semua sebelum diorang graduate, sebelum diorang habis belajar. Sekurang-kurangnya kalau diorang tak ada dapat kerja tetap dan sebagainya, diorang ada pilihan lain untuk bekerja. Jangan pandang rendah dekat freelance, sebabnya kadang-kadang freelance ni dia buat jana pendapatan lebih banyak daripada orang yang kerja secara tetap. Dia macam tu. So kita kena balance kan, sebenarnya freelance pun adalah suatu pekerjaan. Dia bukannya kita tukar kita punya mindset. And then fakta yang seterusnya adalah tech is enabling freelancing. So 77% of freelancers say technology has made it easier to find freelance work. So 77 freelancer bersetuju, iaitu teknologi ni memudahkan kerja-kerja freelance ni, terutamanya internet dan sebagainya lah. Contohnya kalau macam dulu, kerja freelance sebenarnya wujud daripada zaman dulu lagi sebenarnya, zaman Jepun, zaman atuk nenek kita dulu lagi dah wujud dah sebenarnya. Cuma dulu tak ada teknologi. Dulu secara offline. Sebab itulah dulu atuk nenek kita suka minum dekat kedai kopi. Pagi-pagi suka lepak kedai kopi, ataupun tak pun petang ke tengah hari ke suka lepak minum kedai kopi. Sebab dia, kenapa kita punya atuk nenek dulu suka lepak kedai kopi? Sebabnya kedai kopi tersebut adalah crowdsourcing punya tempat, adalah crowdsourcing punya place. Kenapa saya kata crowdsourcing? Sebabnya masa zaman tu dekat kedai kopi tersebutlah atuk nenek kita dapat kerja ataupun cari kerja. Saya bagi contoh contoh macam tengah lepak minum kan, ada kawan kepada atuk kita, contoh macam Ali, dia kata macam kau free tak petang ni, kau tolong tebang rumput kat rumah aku kejap, potong rumput kat rumah aku,
ataupun tebang pokok dan sebagainya. So atuk kita pun rasa okay, boleh, masalah. So dapatlah job pada hari tersebut. Itu job freelance lah tu. So kedai kopi itu adalah tempat crowdsourcing. Cuma dulu tak ada teknologi. So bila teknologi datang, kedai kopi tersebut dijadikan sebagai crowdsourcing platform. So dulu nama dia kedai kopi, sekarang dia dah digital kan, dia jadi crowdsourcing platform. Tapi konsep dia adalah sama, iaitu satu tempat yang orang akan share kerja dan satu tempat yang pekerja ni akan mencari kerja. Tempat tersebut adalah crowdsourcing. Faham Dulu pun sebenarnya ada, tapi sebab teknologi beralih, so dulu mungkin kita kena lepak, sekarang kita duduk rumah je, hanya menggunakan phone, laptop, komputer dan sebagainya, janji ada internet, semua kerja kita boleh cari dan boleh buat. Okay, and then fakta yang seterusnya adalah top professional freelance. Okay, top professional freelance, 64% say that professionals who are the top in their industry are increasingly choosing to work independently. So kiranya 64% mengatakan profesional, contohnya orang yang power ni dalam sesuatu industri ni, lebih suka untuk keluar ataupun berhenti kerja dan bekerja ataupun memilih bekerja secara sendiri, bekerja secara freelance ni. Okey, sebabnya ada satu sebabnya adalah income lah. Contohnya kalau macam diorang stick dengan diorang punya company yang lama, kan dia bayar gaji bulan-bulan kan. Contoh kalau kita kerja teruk ke, kerja ni ke, kita tetap dibayar gaji yang sama. Tapi bila kita bekerja dekat luar ni, bekerja sendiri, kalau kita put extra effort, so kita akan dapat lebih lagi daripada apa yang kita bekerja. And then kebiasaannya bila kerja-kerja freelance ni, yang bila dah level profesional ni, yang level profesional ni, yang susah-susah ni, kebiasaan satu kerja pun dah bernilai besar. So lebih menguntungkanlah untuk orang bekerja sendiri daripada bekerja dekat company. Contoh dalam platform crowdsourcing tu nanti pun, kalau kerja-kerja yang profesional ni, kebiasaan dia punya nilai dia pun besar. Satu kerja pun mungkin dah boleh dapat beribu USD dan sebagainya. Kita macam tadi kan, saya kan, yang kita sampai ingat saya punya first job tadi tu, iaitu satu design benda yang biasa macam tu pun dapat 350 USD, iaitu 1000 lebih. Kerja yang saya boleh buat kurang daripada sejam, iaitu kita esok satu hari lah. Tapi kalau saya bekerja dengan company dengan apa-apa company lah, contohnya saya sebagai designer contohnya, so saya nak, kalau gaji fresh grade tu mungkin saya boleh dapat 2000 lebih saja. Dan saya kena bekerja selama sebulan baru dapat 2000 lebih. Tapi kalau tadi tu saya bekerja sendiri tu, saya buat satu design tu kurang daripada sejam pun saya dah dapat 1000 lebih. So dalam sebulan tu saya ada banyak peluang untuk generate income, mungkin sampai 4-5-6,000 dan sebagainya. Sebab itulah dia lebih suka memilih untuk bekerja sendiri. Okay, and then seterusnya kita akan pergi kepada video yang seterusnya, iaitu type of crowdsourcing job. Ini mungkin di kalangan tuan-puan mungkin yang dah tahu, dah ada idea dah nak buat apa. And then mungkin nak lebihkan, nak dapatkan lebih informasi. Berapa banyak kerja-kerja jenis macam mana yang ada dekat crowdsourcing platform. Contohnya macam ada tak berkaitan dengan kita punya kemahiran, kita punya skill dan sebagainya. So kita akan tengok video yang seterusnya. Setelah anda mengetahui tentang isu unemployment dalam Malaysia serta anda dah tahu apa itu platform crowdsourcing, jadi sekarang kita dah masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu jenis-jenis pekerjaan di dalam platform crowdsourcing. Jom kita saksikan. Okey, kepada anda tertanya-tanya berkaitan dengan apa skill yang anda perlukan untuk sertai program Glow ini,
Dia ada 5 skill utama yang kita fokuskan. Yang pertama adalah linguistik, skill bahasa, kemahiran bahasa. Yang kedua, kemahiran kreatif. Ketiga, kemahiran information technology, IT. Yang keempat, admin. Dan yang kelima adalah lain-lain. Dan kita pergi kepada satu persatu. Di bawah linguistik, apa jenis pekerjaan yang ada di dalam program Glow ini ataupun di dalam platform crowdsourcing ini? Antara yang banyak adalah kerja-kerja ahli bahasa ataupun translation. Seterusnya kerja-kerja transcription, subtitling. Kalau anda pernah tengok video-video dalam YouTube dan sebagainya, ataupun anda tengok video-video di dalam Netflix, dalam video-video streaming, anda akan nampak ada subtitle yang boleh bertukar-tukar. Kita boleh tukar pada bahasa Cina, nak tukar pada bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi kerja subtitling tersebut dibuat oleh freelancer. Dan freelancer yang buat video subtitle ini, mereka ni adalah manusia, bukan mereka menggunakan Google Translate dan sebagainya. Seterusnya adalah kerja voice over, kerja alih bahasa. Jika anda seorang yang mempunyai suara yang sedap, suara yang boleh dikatakan lunak, dan anda boleh gunakan suara anda dalam voice over. Dan seterusnya ada kerja copywriting, penulisan, content writer, penulisan konten. Tak semestinya content writer ni dalam yang kita faham dalam social media, tidak. Content writer ni boleh jadi dalam blog, dalam website ataupun dalam tabloid dan sebagainya. Dan seterusnya academic writer. Dan itu adalah dalam bidang linguistik. Kita pergi kepada bidang yang seterusnya, iaitu bidang kreatif. Dan bidang kreatif ni boleh dikatakan antara kerja yang paling banyak dalam crowdsourcing, di mana individu yang ada kemahiran kreatif seperti graphic design, anda sudah tahu bahawa graphic design boleh dibuat secara freelance. Dan untuk pengetahuan anda, di dalam crowdsourcing platform, kerja dalam graphic design sangatlah banyak. Seterusnya adalah kerja dalam bidang videographer, di mana anda mempunyai kemahiran dalam edit dan juga untuk shoot video dan sebagainya. Seterusnya animator, motion graphic, photographer, illustrator dan seterusnya branding design. Dalam branding design ni, kepada anda yang mempunyai kemahiran cipta logo, cipta stationery design dan sebagainya, dan anda mempunyai portfolio ataupun hasil kerja yang banyak, anda boleh gunakan di dalam crowdsourcing platform untuk menjana pendapatan sampingan. Kita pergi kepada skill yang seterusnya, iaitu information technology, di mana dikatakan skill yang trending, yang begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baharu yang terhasil daripada IT. Yang pertama adalah kerja dalam bidang mobile developer, mobile apps developer. Kalau kita lihat dalam Google Play Store, dalam App Store dan sebagainya, kesemua apps yang ada adalah apps baharu, dan apps tersebut semakin hari semakin bertambah. Sehari lebih kurang ribuan, mungkin ratusan apps baru dihasilkan, dan apps yang lama ditinggalkan, digantikan apps-apps yang baharu. Dan mobile developer ni semakin banyak peluang pekerjaannya selagi mana kita menggunakan smartphone. Sebenarnya adalah website developer. Seperti anda tahu, website diperlukan oleh pelbagai bisnes ataupun perniagaan di luar sana. Jadi kepada anda yang boleh buat website developer dan sebagainya, Glow adalah satu program yang bagus untuk anda sertai, untuk anda cari kerja secara online ataupun dalam platform crowdsourcing. Dan seterusnya mereka yang dalam bidang database, data science ataupun data analyst dan sebagainya. Dalam database ini sangat besar. Ada bukan sekadar bukan yang anda faham seperti data-data tertentu, tidak. Database ini adalah skill yang sangat-sangat mahal yang diperlukan oleh ramai orang di luar sana untuk mengolah data, untuk dapatkan finding tertentu. Sebenarnya programmer, kepada anda yang mempunyai skill dalam programming, anda boleh sertai. Game designer, dan kita tahu game adalah satu industri yang begitu mahal sekarang berbanding dengan apa-apa industri yang lain. Industri game adalah industri yang sangat-sangat berpotensi besar kepada anda yang mempunyai skill untuk menjadi seorang game designer. Seterusnya cryptocurrency, satu skill yang dikatakan nombor 2 paling trending dalam online freelancing, di mana orang yang boleh buat cryptocurrency, yang boleh buat mining dan sebagainya, anda berpotensi untuk jana pendapatan daripada program Glow. Dan yang terakhir, coders. Kita beralih kepada skill yang seterusnya, iaitu admin. So admin ini, untuk pengetahuan anda, adalah individu yang sudah bekerja ataupun mempunyai pengalaman pekerjaan 2-3 tahun dan decide ataupun dia ambil keputusan untuk berhenti bekerja. Dan kepada anda yang mempunyai latar belakang admin dan sebagainya, anda boleh bekerja sebagai virtual assistant, pembantu secara maya. Seterusnya, web scraping. Web scraping ni adalah satu pekerjaan yang unik yang mungkin anda pernah dengar, di mana anda pull out database daripada website-website tertentu.
Seterusnya ada job data entry, antara job yang terbanyak dalam freelancing, dalam freelancer.com. Customer service, ya, anda boleh buat customer service secara freelance. Anda boleh bekerja dengan satu company 2 ke 3 bulan, anda bekerja kepada company-company yang lain. Survey and review, benda ni memang wujud di mana banyak survey dan juga review serta feedback yang diperlukan oleh company di luar negara Malaysia. Mereka perlukan review dan feedback daripada dalam Malaysia sendiri. Jadi mereka outsourcekan kerja mereka di dalam platform seperti freelancer.com. Dan yang terakhir dalam admin punya kerja data extraction. Untuk pengetahuan anda, kerja-kerja yang tersenarai ini bukanlah itu sahaja, tidak. Sebenarnya terdapat lagi ratusan kerja di dalam platform freelancer.com, dan kerja tersebut yang ditawarkan dengan harga yang berpatutan. Anda perlu tahu dan buka explore terlebih dahulu sebelum anda membuat sesuatu kerja. Dan yang terakhir adalah others ataupun lain-lain, di mana ruangan others ini yang pertama, yang paling antara yang terbanyak diperlukan dalam freelancer.com ini adalah social media manager, di mana sekarang ini dahulunya tidak ada kerja social media manager. Semua orang tahu macam mana nak manage social media sendiri, tetapi sekarang social media menjadi satu medium yang begitu penting. Kita perlu update post setiap hari, perlu post copywriting setiap hari, perlu post gambar, update video dan sebagainya. Dan kepada anda yang tahu macam mana menguruskan social media, anda boleh bekerja secara freelance di dalam program Global Online Workforce. Seterusnya SEO dan engineering. Engineering satu bidang yang mungkin anda nampak pelik, boleh buat secara freelance. Yes, ianya boleh dibuat secara freelance dan sangat banyak kerja-kerja untuk engineering. Architecture boleh dibuat secara freelance, lukisan-lukisan, 3D modeling dan seterusnya, kerja dalam bidang accounting. Jadi kesemua skill-skill yang terdapat di dalam Glow ini, tidak semestinya skill tersebut berfokus kepada apa yang disebutkan sebentar tadi. Sebenarnya di dalam platform freelancer.com terdapat lagi banyak skill yang mungkin anda tak tahu dan wujudnya dalam platform-platform tersebut. Sekarang anda telah pun memahami apa itu program Glow dan apa itu platform crowdsourcing dan bagaimana platform crowdsourcing membantu anda untuk menjana pendapatan. Dan kini anda boleh teruskan dengan kesemua lesson dalam Glow e-learning course dan praktiskan kesemua ilmu yang bakal anda pelajari di dalam kerjaya anda. Sekian saja lesson yang pertama. Kita jumpa dalam lesson yang seterusnya. Baiklah, untuk topik hari ini kita Okey, itu kita pernah tadi kita dah dengar kan. Kiranya jenis-jenis kerja yang ada dalam platform crowdsourcing. Masa ada banyak tadi sebenarnya. Kalau siapa yang mungkin take note satu-satu tadi ada banyak. Dari skill besar dan juga dia punya pecahan dia kecil-kecil apa dia. Ada banyak. And then saya punya nasihat adalah yang mungkin di kalangan tuan-puan ni dia ada pelbagai skill. Contohnya dia mahir buat sesuatu, dia mahir membuat pelbagai benda. Contoh dia pandai buat data entry, dia pandai buat translation, dia pandai buat graphic design dan sebagainya. Bahasa mudahnya mungkin ada pelbagai skill lah. Okay, saya punya nasihat dalam platform tu nanti, yang pertama sekali kita kena fokus kepada skill kita yang terbaik. Skill kita yang terbaik ataupun skill yang kita rasa kita paling suka. Sebab penting nanti bila kita buat kerja tu, kita kena suka kerja tersebut. So bila kita suka, dia akan jadi macam kita nak buat pun happy apa semua dan sebagainya kan. Okay, ataupun untuk kalau siapa-siapa yang mungkin tak ada idea nak buat apa dan sebagainya kan, nanti bila kita dah masuk dalam platform tu nanti, kalau boleh kita tuan-puan ni kena rajin, kena rajin survey, tengok setiap skill tu apa dia punya jenis-jenis job yang keluar. Contoh macam skill others, contoh macam yang lain-lain tu, so apa je punya kategori-kategori skill dia, macam mana kategori-kategori job dia, macam mana rupa-rupa job dia tu semua. Sebab kadang-kadang ada setengah job tu yang tak perlukan skill pun. Sebagai contoh, kadang-kadang dia suruh ambil video, dia suruh ambil video guna phone. Dia contoh macam video kena ambil gambar burung terbang ke dan sebagainya, kena ambil gambar selfie ke, ataupun kena convert PDF pergi ke Microsoft Word ke, which is
nak convert benda tu semua kan ada dia punya apps dan sebagainya. Tak perlu pun kemahiran yang kita nak kena belajar semua itu tak perlu. So kerja-kerja itu wujud. Kalau kita rajin cari, kita rajin explore, kita akan jumpa kerja-kerja yang macam tu. Kerja-kerja yang mudah yang kita boleh buat instant je. So itu je lah. Faham Okay, and then kita akan pergi kepada yang seterusnya. Ini boleh dikatakan video kita yang terakhir untuk lesson 1 ni. So lepas ni nanti kita dah terus pergi kepada freelancer.com punya website tu terus. So apa itu freelancer.com dan sebagainya. Kita dah terus fokus kepada platform yang kita nak join lepas ni. Boleh Baiklah, untuk topik hari ini kita akan bercerita tentang mindset to become a successful freelancer, di mana sebagai seorang freelancer mindset anda perlulah betul, di mana tanpa mindset yang betul kemungkinan besar anda susah untuk bergerak lebih jauh atau maju lebih jauh dalam career freelancing. Baiklah, untuk pengetahuan anda, ada 4 mindset yang mudah untuk anda praktiskan sebagai seorang freelancer, di mana yang pertama anda perlu tahu menjadi seorang freelancer ianya seolah-olah anda menyertai satu maraton yang panjang, ianya bukan satu larian pecut. Untuk pengetahuan anda, kenapa ianya satu maraton? Kerana dalam freelancing anda perlu membina career anda perlu membina reputation anda. Seperti dalam freelancer.com, anda perlu ada review, anda perlu ada feedback daripada klien, dan itu sangat penting kerana itulah membina reputasi anda. Dan maraton tersebut, makin lama anda akan makin jauh dan makin lama anda akan makin lebih maju ke hadapan. Jadi menjadi seorang freelancer ibarat anda menyertai maraton dan bukan pertandingan larian pecut. Untuk yang kedua, mindset yang perlu anda terapkan dalam minda anda adalah the biggest asset as a freelancer adalah reputation. Di mana untuk pengetahuan anda, freelancer di luar sana mereka membina career mereka dari hari ke sehari, makin lama makin maju ke hadapan kerana mereka mempunyai reputasi yang bagus. Sebagai seorang freelancer, untuk mengekalkan reputasi sangatlah penting, dan bagi anda untuk meningkatkan reputasi anda dan kekalkan reputasi anda pada tahap yang bagus, anda perlu menuntut ilmu dari pelbagai jenis sumber ataupun daripada freelancer yang sudah berjaya. Yang ketiga, sebagai seorang freelancer